Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi fa aqulu wa billahi taufiqu ya talibal khalasi wal ibadati alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi fa innahu al-qutbu wa alaihi al-madar. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk ke aqabah yang pertama, betul ya, iaitu aqabah ilmu ya, di muka surat 23 untuk yang versi bahasa Melayu, dan boleh juga yang ingin rujuk kepada yang bahasa Arab itu di muka surat 12 sebelah kanan kitab ya. Bahasa Arab sebelah kanan, bahasa Melayu di sebelah kiri. Lalu saya berkata, saya di sini maksudnya Imam Ghazali rahimahullah taala, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ni dalam kehidupan kita sangat berharap dan bergantung kepada taufik daripada perkataan waffaqa yuwaffiqu taufiqan, yang mana berarti Allah taala menjadikan kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan ridha Allah. Sebab kadang-kadang orang sudah dapat hidayah. Hidayah maknanya petunjuk. Dia sudah nampak sesuatu itu benar, tetapi dia tidak dapat taufik. Dia masih lagi bertingkah laku bercanggah dengan apa yang dia tahu benar. Ada setengah orang hidayah pun tak dapat. Dia pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Dia berbuat, dia bercakap berbeza dengan kebenaran. Tahu-tahu difatwakan sesat. Contoh.
Dia pun tak tahu. Dia rasa dia betul. Next, dia sudah dapat hidayah. Oh, yang ini rupanya yang betul. Ini rupanya jalan yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Tapi tak buat juga. Belum dapat taufik. Maka, nak bercakap tentang kebaikan pun, Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala tidak melupa untuk menzahirkan hakikat, iaitu boleh bercakap itu pun dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang menuntut kelepasan, makna kita ni sebenarnya kita akui atau tidak, setiap dari kita tidak mahu hidup kita ni binasa, tidak mahu hidup kita ni kesengsaraan, penderitaan, tidak mahu. Maka kita nak lepas daripada segala bentuk kebinasaan, penderitaan dan juga perkara-perkara yang tidak elok. Dan yang menuntut ibadah, yang benar-benar mahu taat kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberi taufik kepada anda. Amin. Jadi Imam Ghazali mendoakan kepada orang yang dia tujukan perkataan ini, iaitu orang yang mahu mengambil faedah daripada kitab susunan beliau ini. Moga-moga Allah memberi taufik. Ketahuilah bahawa perkara pertama yang diwajibkan ke atas anda ialah anda kena berilmu. Jadi kadang-kadang orang itu apabila dia ada kesedaran untuk berjalan menuju kepada ridha Allah Ta'ala, mungkin satu masa di zaman muda, di zaman remaja, di zaman bekerja, dia tak terasa pun nak mendapat ridha Allah Ta'ala. Dia hanya nampak apa yang di depan mata dia, urusan cari makan, urusan cari duit, urusan itu dan ini, itu saja yang dia nampak. Kemudian berlaku sesuatu dalam kehidupan. Mungkin sesuatu yang memberi kesedaran, ataupun mungkin dengan peredaran zaman, dia semakin berusia dan semakin matang, mahu dia itu terfikir bahawa ada lagi kehidupan selepas daripada kehidupan dunia ini. Dia mula rasa bahawa aku ni perlu untuk tahu perkara-perkara agama. Aku perlu untuk beribadah. Maka pada ketika itu sebahagian terlepas pandang dakian yang pertama ni. Dia terus hendak pergi kepada beramal. Bahkan sebahagian terus pergi ke pentas-pentas ceramah. Berubah saja, terus berceramah. Padahal dia belum lagi mengambil dakian yang pertama ini, iaitu berilmu. Beramal itu penting. Tapi tidakkah yang menjadi imam kepada amal adalah ilmu? Jadi amal nak ikut siapa kalau tidak ada ilmu? Imamnya tak ada, pemimpinnya tidak ada. Maka sesungguhnya ilmu itu merupakan paksi. Maksudnya kalau bumi kita ni berputar, dia ada paksi dia, yang menjadi tempat perkisaran edaran ibadah anda. Maknanya kalau ibadah itu berpaksikan ilmu, insya-Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi sebagaimana disebutkan dalam kitab, dalam matan Zubayd ibn Raslan, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Barang siapa yang tanpa ilmu beramal dia, amalnya tertolak, tidak diterima, sia-sia. Rajin beramal, tapi hanya ikut-ikut, tiru-tiru, tak mengaji, tak belajar, akhirnya sia-sia. Tapi setelah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memulakan dengan kepentingan ilmu, Imam Ghazali menarik perhatian kita bahawa amal juga penting. Qala rahimahullah ta'ala wa'lam anna al-ilma wal ibadata jawharani li ajlihi ma kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'zil wa'izin bal li ajlihi ma unzilatil kutubu wa ursilatir rusul bal li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalqi. Ketahuilah bahawa kedua-duanya, iaitu ilmu dan ibadah, merupakan dua permata yang sangat berharga. Jadi bila kita tekankan kepentingan ilmu, bukan berarti kita meremehkan kepentingan amal, tidak. Ya, ilmu itu dan amal juga adalah dua permata yang sangat berharga. Kerana kedua-dua permata inilah
maka kamu lihat dan kamu dengar apa yang disusun oleh pengarang-pengarang, apa yang diajar oleh para guru, apa yang diberi nasihat oleh tukang-tukang beri nasihat. Jadi kitab-kitab yang ditulis kerana ilmu dan kerana amal. Guru-guru mengajar dan menyampaikan kerana ilmu dan supaya nanti ilmu itu diamalkan. Orang-orang yang bagi nasihat, bagi tazkirah pun kerana ilmu dan supaya ilmu itu diamalkan. Bahkan kerana kedua-dua permata yang berharga inilah diturunkan kitab-kitab kepada para rasul. Dan diutuskan para rasul supaya para rasul dapat menyampaikan ilmu, langsung mendorong manusia supaya beramal. Jadi ilmu yang pertama yang dibawa oleh para rasul tentulah ilmu tauhid. Ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menjauhi syirik, mensekutukan Allah taala. Itu yang nombor satu. Kemudian tentulah keimanan itu mendorong kepada beramal. Bahkan kerana kedua-dua permata yang berharga inilah, iaitu ilmu dan amal, diciptakan langit dan bumi, dan diciptakan apa yang ada pada kedua-duanya daripada segala makhluk ini. Itu adalah untuk mereka itu berilmu dan beramal berdasarkan ilmu tadi. Mana dalil? Ini Imam Ghazali rahimahullah buat statement. Mana dalil? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Ini antara dalilnya. Renunglah, perhatikanlah, fahamilah dua ayat daripada Al-Quran. Yang mana Allah Ta'ala berfirman. Salah satunya, qauluhu jalla zikruhu, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini ayat yang pertama yang menjadi bukti, menjadi dalil bahawa langit dan bumi diciptakan untuk ilmu dan amal. Surah At-Talaq ayat 12. Allah Ta'ala lah yang menciptakan 7 langit, demikianlah bumi juga demikian. 7 lapis bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi Allah ciptakan. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Jadi apa sahaja yang berlaku di langit dan di bumi itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tu? Lita'lamu, supaya kamu tahu, supaya kamu ada ilmu. Ilmu apa tu? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Ilmu tentang sifat Allah, bahawa Allah Ta'ala atas setiap sesuatu maha berkuasa. Ilmu tauhid. Itu yang kita belajar sifat 20 tu. Antaranya sifat kudrah. Tetapi jangan sampai kita tidak faham ayat Quran secara keseluruhan. Ada orang dia berpegang, oleh kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa, oleh kerana Allah Ta'ala itu maha berkehendak, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, boleh sahaja, berkuasa sahaja Allah melahirkan anak. Itu yang jadi difatwakan sesat tu. Mungkin tuan-puan ada yang tahu, ada yang tak tahu. 16 November, beberapa hari yang lalu, Jabatan Mufti Negeri Terengganu mengeluarkan fatwa bahawa ajaran Muhib Khawli bin Nazim adalah ajaran yang sesat, lagi menyesatkan. Pernah beliau datang ke surau sebelah rumah saya di Wangsa Maju. Masa itu tak nampak apa-apa yang pelik pun. Biasa sajalah beliau berkuliah. Tapi katanya sekitar 2020 beliau berubah. Mula dengan membid'ahkan itu tak boleh, ini tak boleh. Ya. Masa itu masih okey. Saya dengar rakaman kuliah beliau tu, walaupun tak sepandangan bab bid'ah tu, tapi beliau masih berkata, bab agama ni kita kena ikut kefahaman ulama. Beliau sebutlah beberapa nama besar.
Kita kena faham agama sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Al-Qadhi Iyad, sebagaimana Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala. Kemudian, makin parah. Akhirnya Imam Nawawi pun disesatkan. Bukan Imam Nawawi seorang, Asy'ariyah. Ulama-ulama bermazhab Asy'ari bagi beliau sesat. Kalau tuan-tuan kebetulan sembahyang jemaat di belakang imam, wakoslah sembahyang jemaat, tentulah dengan imam. Sembahyang jemaat mana boleh seorang-seorang. Tiba-tiba imam tu Asy'ari. Maka kata dia, balik rumah kena sembahyang zuhur semula. Tak sah berimamkan orang yang Asy'ari dari segi akidah dia. Padahal ulama mengatakan bila disebut ahli sunnah wal jamaah itu merujuk kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia terbalik. Dia kata Asy'ariyah itulah sesat. Dan dia menuduh Asy'ariyah itu adalah Jahmiyah. Jahmiyah ni memang satu firqah yang dhallah, satu pecahan umat Islam yang sesat. Tapi Asy'ariyah bukan Jahmiyah. Tapi senang daripada berhujah susah-susah kita labelkannya lah Asy'ariyah ni Jahmiyah. Macam tu. Jadi antara asas kenapa Jabatan Mufti Negeri Terengganu mengeluarkan fatwa, bukan senang nak keluarkan fatwa orang tu sesat dan menyesatkan. Ya. Kalau tidak ada bukti, kadang-kadang Jabatan Mufti tak mahu buat keputusan. Ada orang kata dia ni, mana bukti? Oh, belum ada bukti. Belum ada bukti, nantilah dulu. Kita nak fatwa orang sesat, mesti ada bukti. Salah satu sebab kerana dia berkata, kalau Allah Ta'ala nak cipta anak dia, itu hak dia. Siapa kita nak bersoalkan Allah? Siapa kita? Bukan kita bersoalkan. Dalil akli dan nakli menetapkan bahawa mustahil Allah ada anak. Lam yalid, Allah sendiri yang sebut. Bahkan mengatakan Allah ada anak itu menjadikan orang itu kafir. Sebagaimana berlaku pada orang Nasara. Dan dalil akli juga tidak boleh terima bahawa Allah ada anak. Kerana akal tidak boleh menerima Tuhan lebih pada satu. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Sebab Tuhan kan maha berkuasa. Kalau Tuhan lemah, akal memang tidak boleh terima. Bukan akal saja, nakal, wahyu juga menolak kalau Tuhan itu lemah ni. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kalau Tuhan itu maha berkuasa, tak mungkinlah lebih pada satu. Maknanya kuasa Tuhan yang satu akan limit dengan kuasa Tuhan yang satu lagi. Kalau Tuhan ada anak, berarti anak Tuhan tentulah Tuhan juga. Dah mana Tuhan lebih pada satu. Dan anak Tuhan tentulah bersifat sebagaimana Tuhan. Kalau Tuhan boleh beranak, maka anak Tuhan juga beranak. Akhirnya ada cucu Tuhan. Ada cicit Tuhan. Ada sekampung Tuhan. Ada satu negeri Tuhan. Akhirnya nak kena buat pilihan raya umum, nak lantik pemimpin Tuhan. Mustahil. Akal yang sihat tidak boleh terima kalau Tuhan lebih pada satu. Kalau sampai Tuhan beranak. Itu satu. Yang kedua, nakal juga menolak. Habis ada ayat Quran yang mengatakan kalau Allah nak mengambil anak, nescaya Allah akan pilih di kalangan hamba-Nya siapa yang dia kendaki. Lah. Ayat Quran tu jangan kamu faham sendiri. Kalau tidak bererti benda tu harus. Ada kalanya kalau tu bersangkut dengan benda yang mustahil. Misalnya tadilah lau kana fihima alihatun illallah. Kalaulah ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah. Tu Allah kata kalau, maknanya kalau Allah berkehendak bolehlah ada Tuhan lain. Macam tu ke cara kamu faham? Kalau di situ bukan berarti boleh, kalau di situ nak menunjukkan mustahil. Kerana kalau Tuhan banyak pasti binasa langit bumi, masing-masing Tuhan nak buat cara dia. Maka mustahil Tuhan tu banyak. Kalau Tuhan nak ambil anak, Tuhan tidak akan beranak. Maka Tuhan akan ambil manusia-manusia dan Tuhan istimewakan. Itu saja. Adapun anak Tuhan mustahil. Jadi bila kita belajar dengan lebih terperinci, kita belajar umum cukup. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa. Tapi bila datang syubhat, seperti yang dibawa oleh golongan ini, kata Allah boleh beranak kalau Allah nak, maka kita itulah peranan pengajian Tauhid Sifat 20.
Alhamdulillah di sini saya lihat tadi dalam iklan ada Dr. Ahmad Arif mengajar akidah. Boleh tanya, doktor, oleh kerana Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, boleh ke Allah melahirkan anak kalau Allah nak? Cuba tanya, biar beliau huraikan. Kan beliau bidang akidah. Jadi, sebab itulah ulama kita menyusun ilmu pengajaran sifat 20 itu, kalau dikaji secara lebih mendalam, ia menjadi antivirus. Dia boleh menolak syubhat, keraguan-keraguan macam yang ditimbulkan tadi. Kerana apa? Kerana bila kita mengaji secara lebih mendalam, kita akan diberitahu bahawa kudrah Allah itu ta'alluqnya hanya pada yang mungkin. Skop kudrah itu hanya pada yang boleh wujud, boleh tak wujud. Itu maknanya mungkin. Adapun yang mustahil, tidak ta'alluq sifat kudrah. Benda itu mustahil. Boleh? Allah Maha berkuasa. Oleh kerana Allah Maha berkuasa, berkuasa tak Allah cipta Tuhan lain. Tuhan lain itu mustahil. Maka luar daripada skop kudrah. Demikian yang wajib juga keluar daripada skop kudrah. Apa yang wajib? Wajib makna bukan buat dapat pahala tak buat berdosa. Itu wajib syarak. Ini wajib akli. Sesuatu yang mesti ada. Tak mungkin tak ada. Iaitu zat Allah. Dan segala sifat Allah mesti ada. Maka tak timbul kalau orang tanya, oleh kerana Allah Maha berkuasa, adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak timbul soalan tu. Kerana zat Allah tu wajibul wujud. Mesti ada. Kalau kamu nak tanya, yang mungkin boleh. Kamu nak tanya misalnya, mungkin atau tidak, kalau Allah nak, Allah tiadakan syurga dan neraka. Ya mungkin. Syurga dan neraka itu makhluk. Habis syurga dan neraka tak ada lah. Ada. Sebab Allah bagi tahu ada. Dari segi akal, tak mesti ada. Dari segi syarak, wajib kita percaya ada syurga dan neraka. Kerana Allah bagi tahu. Ya. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Adakah Allah berkuasa menciptakan baby bagi pasangan yang sudah lanjut usia? Suami dah umur 100 tahun, isteri umur 90. Ya, dia dah menopause 40 tahun yang lalu. Tiba-tiba pada umur dia 90 mengandung. Adakah Allah berkuasa menjadikan demikian? Jawabnya ya. Kerana anak bagi pasangan yang lanjut usia mungkin dari segi akal. Tak mustahil. Dari segi adat, mustahil lah. Dari segi kebiasaan, mana pula dah tua, dah pernah puas 40 tahun dia dapat anak. Tapi, kalau kita fikir dari segi akal, jangankan Allah ciptakan anak daripada pasangan suami isteri dah lanjut usia. Daripada wanita yang tak pernah bersama dengan lelaki pun Allah ciptakan manusia. Nabi Isa AS, Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa AS. Sayyidatina Maryam tidak pernah ada hubungan dengan lelaki. Allah berkuasa ciptakan. Jangankan menciptakan daripada pasangan yang telah lanjut usia, menciptakan manusia daripada tak ada ibu bapa pun Allah jadikan. Nabi Adam AS. Maka yang itu masih dalam ta'alluq kudrah Allah. Sebab ia mungkin. Aklan, akal kata harus. Adat kata luar biasa lah. Kalau umur 90 masih mengandung, masuk berita lah insyaAllah. Kalau ada orang taman keramat umur 90 mengandung, boleh inform wartawan datang. Dia akan masuk berita. Ada nilai berita. Kalau orang umur 30 mengandung, tak ada orang nak masuk berita. Biasa. Tapi kalau perempuan umur 90, suami umur 100, tiba-tiba isteri mengandung, itu ada nilai berita. Sebab luar biasa. Akal kata harus. Jadi, diciptakan langit dan bumi, lita'lamu, supaya kamu ada ilmu. Nombor satu, ilmu tauhid, bahawa Allah Ta'ala atas setiap salah satu maha berkuasa. Jadi setiap di sini, kullu majmu'. Bukan makna semua, bermakna semua yang mungkin. Mustahil keluar daripada kullu. Wajib keluar daripada kullu. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahawa Allah Ta'ala telah meliputi dengan setiap sesuatu akan ilmunya. Yang itu kullu jami'. Yang harus, yang mungkin wujud, mungkin tak wujud, Allah tahu. Yang mustahil, Allah tahu. Yang wajib, iaitu zat dan sifat-sifatnya pun Allah tahu. Kalau kullu di situ, tidak ada pengecualian. Semua Allah tahu. Tapi kalau qadir, kudrah, ia hanya fokus kepada yang mungkin. Sebab tu kena mengaji. Tapi bila kita ajak mengaji tauhid, dia kata ilmu falsafah Yunani lah,
ilmu bid'ah. Itu yang jadi macam tu. Lah sudah bermain dengan kufur. Mengatakan Allah boleh beranak tu bukan lagi bid'ah sayyi'ah saja. Dia bid'ah yang boleh bawa pada kufur. Syirik. Kalau kata Allah boleh beranak. Saya bukan kata Allah ada anak. Saya cuma kata kalau Allah nak, dia boleh beranak. Tidak. Tidak akan timbul Allah nak sesuatu yang mustahil. Kerana kudrah dan iradah ta'alluq hanya dengan yang mungkin, tidak ta'alluq dengan yang mustahil. Tapi relevannya apa? Relevannya dengan ayat ini jelas ya. Penciptaan langit dan bumi itu lita'lamu, supaya kamu ada ilmu tentang kudrah dan ilmu Allah Ta'ala. Dan memadailah ayat ini menjadi dalil atas mulianya ilmu, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Dan ayat yang kedua, lepas tu kita berhentilah nak masuk isyak dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi betul lah Imam Ghazali kata. Langit bumi manusia diciptakan pertama kerana ilmu, kedua kerana amal, iaitu ibadah. Bermadailah ayat ini menjadi dalil tentang kemuliaan ibadah dan wajibnya kita itu melakukan ibadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.